Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Minta mikrofon yang tadi ni. Tengok macam buat pengumuman ni macam sedap sikit. Nak try tengok boleh tak? Ha? Apa? Sabar sebelah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ni sedap lagi. Saja mereka nak bagi kita yang tak sedap. Okey. Alhamdulillah. Okey. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik si Allah kita dapat sama-sama pada malam ni, insya-Allah. Kita berada dalam bulan Sya'ban. Lagi 11 hari. Betul ya? Lagi 11 hari lagi. 11 hari lah malam ni. Lagi 11. InsyaAllah kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Bulan yang penuh barakah. Tuan-tuan, cita-cita kita ni nak jadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Bila Allah cinta kat kita, tuan-tuan tahu dapat apa? Kalau kita ni dicintai dan disayangi oleh orang yang paling hebat dekat Sungai Petani, dekat Tikam Batu ni, orang paling kaya sekali. Dia bukan sangat suka, dia sangat cinta kat kita. Tuan-tuan agak tuan-tuan dapat apa? Nak apa saja dia boleh bagi. Kawan saya, kawan kepada kawan saya. Tu banyak dia punya salah silah tu. Sanad dia jauh sikit. Dia driver. Ada bos dia tu seorang toke. Salih Alaihi Muhammad. Orang kaya. Lepas tu, dia kata kat bos dia, bos, saya ni panggil nak pergi cuti. Dia nak buat cuti keluarga. Tak apa, nak ambil ni. Pergi ambil hotel ni, paling istimewa sekali. 4 star, 5 star saya bagi pergi. Orang sayang. Kereta tayar botak. Tak apa, tukar 4 tayar saya bayar. Itu orang sayang. Tuan-tuan bayang kalau Allah sayang kat kita ni lagu mana. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW cerita, macam mana keadaannya kalau Allah cinta kat seorang. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril. Faqala, inni uhibbu fulanan. Fa'ahibbahu. Fayuhibbuhu Jibril. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah bila dia mencintai seorang hamba,
maka Allah akan panggil malaikat Jibril untuk pergi menghadap dekat dia. Lalu Allah kata dekat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kat orang ni. Maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun cinta dekat dia. Malaikat ni tuan-tuan tak payah duk suruh. Tak payah duk perintah dekat dia. Apa yang Allah suka, malaikat mesti akan suka. Apa yang Allah cinta, malaikat mesti akan cinta. Tapi dalam bab mencintai seorang, Allah panggil malaikat Jibril, perintah dia pula untuk cinta kat orang tu. Walaupun tak payah suruh pun dia akan cinta. Tapi dalam bab mencintai ni, Allah perintah dan dia dengar perintah Allah. Lalu tak berhenti takat tu. Kata Nabi SAW, "Thumma yunadi fis sama." Kemudian malaikat Jibril panggil semua penduduk langit. Panggil semua penduduk langit menghadap malaikat Jibril. Malaikat Jibril hari ni nak buat press conference. Nak buat press conference. Semua malaikat-malaikat ni duduk kat depan dia ni. Ramai mana agak penduduk langit ni? Tak tahu. Tak tahu. Cuma dalam kitab Al-Ahwal, Ibnu Abu Bakar Ad-Dunia cerita tentang waktu nanti kita duduk di padang mahsyar. Kita ni duduk rapat dah. Kaki ni sampai duduk ujung-ujung jari dah. Punya ramai. Turun penduduk langit pertama. Penduduk langit pertama turun bercahaya. Turun tu. Jumlah dia lagi ramai daripada penduduk bumi yang duk ada ni. Kita yang susah ni. Mereka lagi ramai lagi. Penduduk langit pertama. Kemudian turun penduduk langit kedua. Penduduk langit kedua lagi ramai daripada penduduk langit pertama. Turun penduduk langit ketiga, lagi ramai daripada penduduk langit kedua. Demikianlah seterusnya sampai langit ketujuh. Tuan-tuan bayang tak berapa ramai yang menghadap malaikat Jibril waktu tu? Semua menghadap malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril kata dekat mereka seluruh penduduk langit. Dia kata, Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah mencintai seorang ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Fa'ahibbuh. Maka kamu cintalah dekat dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu seluruh penduduk langit semua pun cinta dekat dia. Habis orang tu, tak lagi. Kata Nabi SAW, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka selanjutnya orang itu akan diterima oleh segenap penduduk, segenap makhluk Allah di muka bumi. Maka ulama sebut, nombor satu, bila Allah cinta kepada hamba dia. Bila Allah cinta kat kita, mudah-mudahan. Amin, kata amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah cinta kat kita ni, itu artinya kata ulama, Allah menginginkannya untuk menjadi orang baik. Baik di dunia, baik di akhirat. Kalau Allah cinta kita, Allah inginkan kita jadi orang baik. Allah nak kita jadi orang baik. Perjalanan kehidupan kita setiap hari, semua duk bawa kot lorong-lorong jadi orang baik. Tuan-tuan, kita duk boleh dorong main masjid ni bukan pasal kita. Tuan-tuan pagi-pagi, tuan-tuan buka TV, tuan-tuan tengok apa? Tuan-tuan buka radio, tuan-tuan dengar apa? Tuan-tuan duk buat tiap-tiap hari, cenderung nak buat ke arah baik ke arah buruk yang banyak? Cenderungnya ke mana? Kalau kita ni duk tiap-tiap hari duk cenderung duk buat baik, cenderung arah baik, sagi berjumpa orang ajak tazkirah, sagi jumpa orang ajak kuliah, sagi di singgah masjid ada orang bagi tazkirah, sagi buka radio tiba-tiba dengar tazkirah, buka TV tiba-tiba ada program-program agama, itu mudah-mudahan Allah duk dorong kita untuk dapat benda-benda baik dalam hidup kita. Dan itu mudah-mudahan Allah nak jadikan kita orang baik. Nabi sebut, "May yurdillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah nak kebaikan kepada seorang, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi dia faham akan agama dia. Allah akan susun hidup kita. Sebab tu dalam perjalanan ni kita akan dapat dua benda. Satu nama hidayah, satu nama taufik. Hidayah kita pernah dapat dulu mudah-mudahan. Dulu kita mau serabut, dulu kita punya tak elok, dulu kita panggil punya buruk, tiba-tiba boleh berubah jadi baik.
Nak kata baik sangat pun tak lah. Nakal-nakal tu ada juga. Teringin nak buat benda tak elok tu. Ada betul-betul duk bohong lah. Ngaku tak ni? Teringin tak? Teringin siapa? Kalau tak teringin tu bukan manusia lah. Nah. Tengok tu. Tak berani tengok. Bini sebelah. Cuba bini tak ada. Oh, mata main. Kan? Tuan, teringin ada manusia. Kita ada nafsu. Tapi punya duk pedor, punya duk jaga tu. Tak mau nak buat. Pasal apa? Pasal kita bukan orang baik. Kita tahu kita bukan orang baik. Kita nak jadi baik. Nak jadi baik. Maka orang yang Allah sayang kat dia, Allah duk dorong hidup dia, semua ke arah baik. Semua arah baik. Semua arah baik. Mudah nak buat baik. Jumpa banyak jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Grup WhatsApp tuan-tuan duk ada lah ni. Grup baik-baik ke grup tak baik? Mudah-mudahan grup baik-baik lah kot. Geng-geng masjid. Geng-geng tazkirah. Geng-geng usrah. Geng-geng masjid. Geng surau. Walaupun merapu boleh tahan kat dalam grup tu pun. Ada juga kaki merapu ni merapik ada juga. Ada juga seorang dua tu. Ada juga. Tapi itulah grup-grup kita. Tenang, Salat Muhammad. Salat Muhammad. Mudah-mudahan itu tanda Allah pilih. Allah dah pilih kita duduk pada kelompok-kelompok yang baik. Allah nak bagi kita jadi baik. Salat Muhammad. Bila penduduk langit semua mengasihi, mencintai kita, apa kita akan dapat? Maka artinya penduduk, para malaikat, penduduk langit, semua mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Doa elok-elok. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, engkau ampunlah dosa dia, ya Allah. Dia dengar tu lah. Malaikat duk zikir tu, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah. Ya Allah ampun dosa dia, ya Allah. Salat ala Muhammad. Salat ala Muhammad. Ya Allah, engkau sayanglah kat dia, ya Allah. Engkau kasihlah dekat dia, ya Allah. Tu, malaikat duk doa kat kita. Salat ala Muhammad. Dan Nabi sebut, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian semua penduduk-penduduk di dunia ni, semua salat ala Muhammad, menerima dia dengan maksud mereka mempercayai dia itu sebagai orang baik. Orang-orang yang duduk di sekitar kita tu kenal kita ni, dia kata kita baik. Walaupun kita tahu kita bukan baik. Jangan duk berasa diri baik nah. Jangan duk berasa diri baik. Jangan duk kata aku ni orang baik. Kita tahu apa yang kita duk buat. Ni duk belajar main. Baru duk belajar main yang sunat ni. Ni, berapa tahun ni je. Tuan-tuan tahu tak? Saya duk kenal berapa ramai subhanallah sallallahu alaihi Muhammad yang baru berubah semenjak PKP. Ramai. Ustaz, baru ni saya pergi umrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat Madinah. Kalau saya pergi main subuh tu, saya pergi seorang-seorang tu lah. Pasal kalau pergi ramai lagi, pergi ramai dia rajin sembang. Kan? Kita pergi 3-4 orang lagi sembang. Kita pergi seorang-seorang ni, ada lah orang sikit nak duduk zikir. Duduk sandak kat tiang tu, zikir. Saat dah habis orang semayang tu. Mentera nak tunggu naik matahari Ustaz. Betul ada seorang pakcik ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, saya ni doa, duk teringin sangat nak jumpa Ustaz. Duk doa nak jumpa Ustaz. Alhamdulillah jumpa Ustaz. Ustaz main selfie Ustaz. Tu standard lah tu. Tu wajib, benda wajib. Selfie Ustaz. Kita ni dekat Malaysia, duduk dekat, tak pernah jumpa. Main tempat orang ramai jumpa Ustaz lah. Ambil gambar. Lepas tu esok tu pun saya pun pergi umrah. Saya pergi ke Makkah untuk umrah. Dia duduk dekat Madinah. 2 hari lepas tu, grup mereka pula pergi ke umrah. Pergi ke Makkah. Duduk malam tu, waktu saya tengah duduk makan nasi Arab, waktu mengelabak tak? Tahu-tahu masuk mesej, Ustaz kenal ada orang ni. Siapa ni?
Pakcik, pakcik ni ambil gambar dekat Masjid Haram tu. Ambil Masjid Nabawi tu. Betul Ustaz. Pasal apa? Baru meninggal tak sihat-sihat. Waktu tu dia mesej saya lepas isyak. Pakcik tu meninggal lepas maghrib. Jenazah dia masih duduk atas tilam tu lagi. Lepas mayang maghrib, dia rasa penat ke mana, dia baring-baring, dia meninggal. Ustaz tahu tak? Dia beritahu kat saya, antara cita-cita dia yang dia nak sangat, dia teringin nak jumpa Ustaz. Allah takdirkan dia jumpa dengan Ustaz, kemudian dia meninggal. La haula wala quwwata illa billah. Kita rasa, ya Allah, Sayyidina Muhammad meninggal dekat Masjid Haram, disemayangkan di jenazah. Esok tu kami semayang jenazah dan subuh dekat Masjid Haram. Berapa hari lepas tuan-tuan tahu? Hari nisfu Sya'ban. Hari nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni pula hari Jumaat pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang ustaz daripada Kuala Lumpur. Pagi tu dia tawaf, dia ziarah wida, ziarah Nabi SAW. Ziarah wida. Kita bila kita nak tinggalkan kota Madinah, kita pergi ziarah Nabi SAW dulu. Dia pergi ziarah wida. Sebab sehari petang tu dia pun nak bertolak pergi Makkah untuk buat umrah. Lepas sembahyang Jumaat, meninggal. Dekat mana? Dekat Madinah. Tak sempat nak pergi Makkah. Dekat Madinah. Dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Hebat. Hari ini 10 Sya'ban. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari Jumaat. Meninggal di Madinah. Tempat Nabi kata, kalau kamu nak minta mati di Madinah. Ramai orang mati di Madinah pun. Tapi tak ramai yang dapat ditanam ataupun disimpan di perkuburan Baqi'. Ustaz ni dapat. Hebat orang ni. Hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Hebat. Kita akan kata mereka ni orang apa? Orang baik. Orang baik. Kalau orang kenal kita dengan panggilan orang baik, mudah-mudahan itu tanda Allah cinta kat kita. Ni bukan jenis berlakon-berlakon baik ni. Kita memang berlakon baik pun. Tuan-tuan betul-betul tuan-tuan berlakon baik tak? Nak tahu berlakon baik tak berlakon baik, tengok belakang orang kita baik ke tak baik. Belakang orang kita macam mana depan orang tak? Ni depan orang ni yang pakai baju elok ni, yang pakai jubah kemai ni, yang pakai serban buat atas kepala aku lah ni. Aku seorang yang pakai serban, tengok orang pakai serban. Yang pakai serban, yang pakai kupah lah paling tidak ni. Yang berridak atas bau ke apa semua sebagainya, yang pakai kain plekat dengan baju Melayu matching ni. Depan orang ni tuan-tuan, tuan-tuan nak buat jahat tak depan orang ni? Tak tuan-tuan. Tapi belakang orang buat. Buat lagi. Ada lagi maksiat kita buat. Tapi orang tu ingat kita orang baik. Pasal memang kita ada usaha nak jadi baik walaupun kita tahu kita bukan baik. Duk buat ustaz, saya ni Allah, susah hati lah ustaz. Kalau duk sorang-sorang, ada saja benda mai, ada saja benda ada saja ustaz. Hati. Tapi tak mau. Bila lepas buat tu rasa gelisah. Pasal apa lah aku buat? Pasal apa aku buat? Tu tanda iman. Tanda iman. Tapi usaha nak jadi baik. Sampai orang duk panggil kita jadi orang baik. Orang duk kata kita baik. Mudah-mudahan tu tanda Allah kasih kat kita. Tuan-tuan ingat dulu mak kita ni susah hati kat kita. Perangai kita dulu ni mak kita susah hati. Doa tu. Waktu saya duduk kat Mekah pun ni, elok sampai Mekah. Waktu dekat Bir Ali, Miqat, pergi naik train, first time naik train, laju tuan 199 km sejam. 299 km sejam dia punya laju dah. 300. 299 punya laju. 2 jam setengah dah sampai. Lepas tu, terus sampai malam tu, terus buat umrah. Habis selesai umrah, pagi dah, subuh dah. Punya mengantuk tuan-tuan. Tidak. Mesej duk masuk, call duk masuk. Nombor saya tak tahu. Siapa ni pun. Ustaz boleh tak nak cakap saya, Ustaz boleh cakap Ustaz? Kata, siapa tahu.
Lepas tu, lepas rehat Ustaz, telefon balik. Waktu tu dah pukul 11, lepas 11 pagi dah. Mesej balik. Dia kata, Ustaz, saya ni. Siapa ni? Nak maklum ni. Anak Ustaz accident dekat Yaman. Saya duduk Mekah. Dia faham anak saya accident dekat Yaman. Tunjuk gambar. Patah ni, koyak sini. Koyak sini. Kawan dia kat belakang tu, tak sedap. Dia pun maklum kat saya selepas dia sedap. Esok tu, malam petang tu dia accident, esok subuh tu dia sedap, baru dia faham kat saya. Kawan dia meninggal dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, punya gelisah lah kita ni, subhanallah saya Mat. Boleh bayang tak? Nak pergi tengok tak boleh. Macam mana nak pergi tu? Macam nak tanpa pergi Yaman, kau boleh nak pergi tu, tapi tak boleh pergi. Dengan dia tunjuk gambar dengan tisu duk sumbat air, kapas duk sumbat kat hidung ni. Sebab patah hidung kan, darah keluar. Muka dengan bengkak sebelah. Allah kata, ya Allah, macam punya anak duk pegang. Susah hatilah Allah. Kereta U-turn, dia naik motor. Hilux U-turn. Dia langgak tu tengah Hilux. Yaman ni bukan pakai helmet. Kalau pakai helmet tu pelik. Kawan dia pendarahan dalam otak, meninggal dah. Selepas 13 hari. Anak saya masih duduk rawat sampai hari ni. Saya lihat semua. Nanti saya cakap, gelisah lah. Lalu saya pun tuan-tuan sekalian, video hantar lah mesej kat kawan-kawan apa semua, tolong saya pekat-pekat doa, bagi sembuh lah apa semua. Kawan saya reply balik kat saya. Dia kata, susah hati kat anak lah. Macam tu lah Pak Hang duk susah hati kat Hang dulu ni. Balik kat kita lagu tu. Baru teringat dulu kita. Waktu kita budak-budak lagu tu. Saat-saat penderah motor, Pak dia penderah. Pak duduk sehati, saat jumpa motor abang, penderah lagu tu lah. Kita, macam mana kita susah macam tu lah. Kita dulu pun macam tu lah tuan-tuan. Mak ayah kita susah hati kita lagu tu lah. Tambah-tambah ni daripada Tikan Batu ni, pergi kerja pula kat Pulau Pinang ni, pergi kerja pula kat Kuala Lumpur ni. Mak ayah tu duduk gelisah tiap malam. Lagu manalah jadi anak aku tu, lagu manalah. Dengar-dengar ni buat panggil pula dengan ya Allah susah hati. Doa. Ada doa mak kita yang makbul, kita jadi orang baik lah ni. Betul tak? Ada. Tang mana doa mak kita yang tu kena sungguh. Lah ni kita jadi ni, hidup bersila kat masjid ni. Dulu jangan harap ni nak bersila aku ni. Pergi main Jumaat pun duduk atas motor tu. Sokok. Sama komat baru dia masuk semayang. Main masuk semayang pun tepi tiang tu ya. Satgi pro belah aku tu ya. Tu pun sebab wajib ya. Tu pun dia kira apa? 3 kali tak main. Dia kata dia main 2 hari dia tak main. Dia main. Oi hari ni kali ketiga tak pergi. Kalau tak pergi lagi kelam hati dia kata. Penat dah. Itulah kita dulu. Lah ni bersila kat masjid tuan. Kepiah atas kepala. Mudah-mudahan dia sebagai tanda bahawa Allah mencintai kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, bila orang pandang kita baik, apa yang akan berlaku? Kata ulama, mereka akan berusaha melindunginya daripada hal-hal yang tidak diingini. Jagalah kita, dia protect. Sebab tu saya selalu sebut, tak rugi jadi orang baik. Tak salah duk gaduh-gaduh dengan orang. Duk maki-maki hamun orang. Duk belagak sombong. Tak payahlah. Tak payah duk belagak sombong lah. Orang baik ni semua orang duk orang baik-baik kat dia. Betul tak? Dengar sakit. Semua orang doa. Siapa sakit tu? Pak Long tu. Ya Allah, kita minta buat solat hajat dah. Pasal apa orang baik? Cuba dia orang tak suka. Orang yang buruk. Marah, payah ajak bincang. Lagu mana tuan? Siapa sakit tu? Pak Long kita tu. Bila nak mati tu? Dengar dia mati, orang buat kenduri tuan. Bukan kenduri tahlil, kenduri kesyukuran. Jamu pisang. Allah Rabbi. Tuan-tuan, maka bila Allah cinta kat kita, tu yang kita dapat. Bukan sekadar tu. Tengok apa yang akan kita dapat bila kita cinta, bila Allah mencintai kita. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'u'idzannahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW cerita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ingat, tuan-tuan, nombor satu nak dapat cinta Allah tu dekat kita. Tahu nak kena buat apa? Jaga yang fardu, jaga yang wajib. Jaga ni maksud mana? Buat sungguh-sungguh. Buat tu bagi elok sungguh-sungguh. Nak cerita semayang, semayang tu sungguh-sungguh. Boleh tak saya nak ajak tuan-tuan sini? Lepas pada ni, bila kita nak semayang, laki perempuan samalah, tuan-tuan muslimat, buat yang paling afdal, sehari 5 kali je. Boleh tak? Semayang awal waktu. Semayang mai kat masjid. Tuan-tuan kena main masjid awal start 1 bulan 4. Ni saya pesan ni elok. Sebab 1 bulan 4 ni ramai orang akan main masjid. Nah, tuan-tuan lambat sampai pakai duduk di luar. Sebab mereka lama duduk taram nak main ni. Mereka tak main pasal soh tak rapat, dia kata. Duduk beletiak lama sangat tu. Orang itu marah sangat perempuan tak buka masjid. Dah buka masjid dah. Mereka marah pula pasal soh tak rapat. Yang ni semua agenda Dajjal Yahudi semua ni, dia kata. 1 bulan 4 ni masjid akan buka, bukan sekat buka, semua sah rapat. Tuan-tuan kena main awal sebab nanti penuh masjid. Tuan-tuan sedok berangan dah, hampa je lah nak main ni. Orang ni jugalah. Allah SWT. Tuan-tuan, semayang awal waktu, mai semayang kat masjid. Kemudian, ni, boleh tak nak minta tolong perelok sikit pakaian kita bila kita nak menghadap Allah, boleh tak? Sungguh, pakai elok-elok. Pakai elok-elok. Kita menghadap Allah ni. Bukan nak pakai selekeh. Kan nak pakai t-shirt je. Takkan nak pakai. Pakai bagi elok. Kita nak menghadap Allah. Dah lah. Dulu-dulu dia buat panggil lagu tu dah. Cukup-cukup lah. Dah betul-betul kata ni. Saya nak jadi orang baik Ustaz. Saya jadi. Jaga datang semayang dulu. InsyaAllah yang lain tu tak akan jaga. Nah. Tajak buku tayak atas kepala. Nak semayang ada pakaian kita yang kita pakai untuk semayang. Muslimat lah. Muslimat betul memang dia pakai kain telekung mahal-mahal. Oh, 200, 220, 260 lah ni dekat 300 Tengok Ustaz ni tengok nampak. Siti Khadijah. Berapa harga ni? 300 Ustaz. Oh ya Allah mahalnya. Ustaz, kita ni untuk Allah kita kena pakai yang mahal-mahal sikit. Dia sikit. Ni memang pakai tiap hari. Dah Ustaz tunggu Ramadan. Yang mai pakai untuk Ramadan tu siapa? Oh nak pergi masjid Ustaz. Habis di rumah? Di rumah yang ni lah. Yang tak lalap direct tu. Kan? Depan orang ke, belakang orang ke, pakaian kita nak semayang biar kemas, biar cantik. Saya tak tahulah tuan-tuan muslimat nak buat lagu mana. Dekat rumah kita muslimat, kena ada satu tempat semayang khas untuk muslimat. Bagi ada. Ada tak lagi? Kena ada. Muslimat, dia afdal semayang di rumah dan dia ada satu tempat khas untuk dia semayang. Tuan-tuan pun kena ada. Di rumah kita ada musola satu. Nabi SAW pernah lalu kat rumah satu seorang sahabat. Rasulullah, Maisat boleh tak? Siapa? Rasulullah boleh tak ni? Semayang dekat satu bahagian dari rumah saya nak jadikan tempat tu musola. Kat mana Rasulullah tanya? Kat sini Rasulullah semayang kat tempat tu. Tempat tu dia jadikan musola dalam rumah dia.
Rumah kita ada macam-macam, tapi tempat mayang tak ada. Sat mayang tu, sat mayang ni, sat mayang tu. Paip ayak pun, paip wuduk pun tak ada rumah kita. Tumpang mayang sat boleh tak? Boleh. Nak ambil wuduk tahu nak? Tu. Dah tu paip pokok bunga. Yang ni sat, yang ni paip basuh baju. Yang ni paip mandi. Yang ni paip tandas. Mana paip wuduknya? Yang ni paip wuduk semua tumpang yang lain. Sedangkan Allah sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Ibadat nombor satu. Kita dapat wuduk pun tak ada di rumah. Buruk tan. Saya lihat si Muhammad. Lepas tu pergi beli satu jubah paling istimewa untuk orang lelaki-lelaki. Yang kita rasa paling mahal, yang paling cantik, yang tu letak iron elok-elok, sangkut kat tempat kita nak semayang tu, sangkut tahun tu, tiap kali nak semayang pun pakai yang tu pun tak apa. Nak semayang kat rumah waktu kita semayang sorang-sorang. Try buat ni. Muslimat pun ada, ambilkan telekung satu. Ini untuk Allah ni. Bukan nak pakai yang paling cantik tu pergi kat masjid tu main tarawih. Tak. Yang pakai yang paling cantik tu waktu semayang sorang-sorang tu ikhlas. Buat tengok. Kemudian Nabi kata apa? Yang pertama jaga yang wajib. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hamba-Ku tidak akan berhenti untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan-perbuatan an-nawafil ni maksud sunat. Amalan-amalan sunat. Tu nak kena banyak sembahyang sunat, nak kena banyak baca Quran, nak kena banyak zikrullah. Nak jadi orang yang dicintai oleh Allah. Lepas mayang isyak, sembahyanglah sunat. Jangan balik terus. Sallallahu Muhammad. Nanti sembahyang tarawih buat bagi jadi 20 rakaat. Sini buat apa? Kita sembahyang kat sini berapa rakaat? 8. Saya bukan nak cerita bagus. Nak cerita nak bagi semangat. Saya duk kempen buat bagi 20. Pasal bukan senang-senang nak dapat tiap-tiap Ramadan ni dapat 20 rakaat, bukan senang. Bukan tiap-tiap hari ada, sebulan sekali ya. Setahun sekali ya. Setahun sebulan. Lepas tu bila saya duk kempen sangat, kita duk kempen takkan kita tak buat. Lepas tu bila pergi sembahyang tarawih, kadang pergi ceramah ataupun pergi bagi tazkirah tempat-tempat tarawih tu, mereka biasa buat 8 lah bila kita ada tazkirah. Waktu sallallahu alaihi wasallam Muhammad habis buat 8, satgi pergi pulung buat sorang-sorang. Buat rupa-rupanya buat seorang ni sat je. Buat sorang-sorang ni sat je. Kok rasa orang segan sangat orang tengok orang bagus sangat, Allah dia berasa macam dia bagus sangat lah, orang pulung kamera. Takut orang kata lagu tu dia pada orang tak heran pun. Sembahyang duduk. Boleh tak main duduk? Boleh main sunat, main duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 20 sat je. Kalau tempat kita buat 8. Saat gitu imam nak buat witir. Dia habis 8, tu imam niat witir 2 rakaat. Tuan-tuan niat tarawih. Dapat 10 dah. Saat gitu imam bangkit 1 rakaat, kita niat tarawih 2 rakaat. Saat gitu imam bagi salam, tu tambah 1 rakaat lagi. Dah 12 dah. Tinggal 8 lagi. Saat gitu seorang-seorang buat. Sat je 8. Tu percayalah kat saya. Cuma macam mana nak bagi lekat 20 rakaat. Pasal dulu bukan cerita 8 rakaat. Langsung tak ada rakaat. Sebab saya duk cerita, kita baru aja duk berubah ni. Kalau baru nak berubah, nak bagi jadi banyak, nak bagi, pasal apa? Harap Allah cinta kat kita. Belajar pakai serban. Belajar bawa kain buatan bau. Allah tuan-tuan, saya ingat, inilah waktu paling cantik kita nak praktik bawa kain tabau ni. Ni dia panggil rida. Tak tak? Saya Muhammad. Muslimat pun boleh. Bawa. Niat nak tiru Nabi SAW. Nabi SAW ada kain atas bau dia satu, nama kain rida. Pasal apa duk bawa kain ni Ustaz? Pasal nak tiru Nabi. Dan lah ni kalau bawa pun orang tak panggil Ustaz. Tahu pasal apa? Tuan-tuan tu bawa ke sejadah. Nanti nak. Inilah time-time nak curi-curi buat. Supaya orang tak kata apa. Semua orang bawa. Buah pergi atas bau.
Dapat pahala mudah-mudahan. Ikut sunnah Nabi SAW. Sebab nak dapat cinta Nabi SAW. Nak capai cinta Allah kat kita. Bila kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Dia jaga yang wajib, dia jaga sunat, lalu aku pun cinta kat dia. Lalu Allah kata apa? Lalu apa dia akan dapat? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Allah kata, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang akan menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Maksud dia apa? Allah tak akan izinkan telinga kita dengar benda-benda yang boleh jadi rosak kat kita dunia akhirat. Allah akan bagi kita dengar yang baik-baik. Macam saya sebut awal tadi lah. Tuan-tuan buka TV pagi-pagi, kadang-kadang bukan kita plan pun. Buka TV, tengok-tengok, tanyalah Ustaz. Ustaz Jafri pula. Buka TV Hijrah, buka program nama Assalamualaikum. Ustaz Jafri juga. Petang-petang buka TV, Al-Kuliah. Ustaz Jafri lagi. Contohlah. Kan? 7:30 petang pula, buka pula TV Hijrah tengok. Riwayat Akhir Zaman. Lah, dia juga. Tak ada orang lain kan? Kan? So, tuan-tuan, subhanallah, kadang-kadang yang duk susun tu sebab Allah sayang kat kita. Allah nak bagi kita. Allah bagi kita dengar benda-benda baik-baik. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang? Ada orang main abang kita. Hang tengok tak video tu, video. Video apa? Tu video tu lah. Video tu yang drama yang nak main ni yang apa Zul apa kan? Zul apa tak nama sebut tak tahu. Hampa memang tak tahulah apa muka blur semua. Jadi tak ada jenis handphone, dia mau tak ada handphone dekat rumah. Tuan-tuan, duk kecoh-kecoh ni apa semua gambar untuk cerita drama apa tak nak keluar Ramadan ni yang duk kecoh-kecoh lucah lah apa semua tu. Hang tengok dah video tu. Aku tak tengok. Hang tak tengok? Tengok. Hang tak dapat? Tak dapat. Semua orang dapat, hang tak dapat. Aku tak dapat. Kita pelik pula kita tak dapat. Lepas tu kita kata, pasal apa aku tak dapat? Lelah kita kata apa kat dia? Hang main tak main kat aku. Allah punya tak mau bagi kat dia. Orang lain semua kena, dia tak kena. Akhirnya dia kata apa? Main ni aku nak tengok. Dia pula pergi cari pula video menentang apa. Subhanallah. Allah tak mau bagi kat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan nampak aurat orang tu. Nampak dia buat apa. Sekali bila tuan-tuan nampak yang tu, terdorong tak hati nak pergi tengok yang lain pula yang berkaitan dengan benda tu. Faham tak? Kadang-kadang jangan risau bila kita tak dapat yang orang lain dapat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Loh, hang tak dapat. Hang tahu tak? Duk bincang dalam grup tu punya dahsyat tu. Semua berkata sembang. Hantar aku video ustaz tu, lagu tu, video ustaz tu, lagu ni apa semua. Aku pun tak sangka lah ustaz tu boleh buat lagu tu. La haula wala quwwata illa billah. Betul ke? Betul. Grup mana? Tu grup surau Al-Kawthar 1. Surah Al-Kawthar 1. Loh, aku tak ada. Aku surah Al-Kawthar 2. Loh, hang kena remove lah grup tu. Hang tak sedar. Dia buang dia tu. Rupanya Allah tak mau dia kena. Tak mau dia dapat. Dengan dia tengok, selagi dia nampak aurat. Dengan dia tengok, selagi dia ada sangka buruk dengan orang. Selagi pula dia sampai ke orang dalam keadaan dia tak tahu betul itu masalah. Berengkai dosa yang dia akan buat dengan satu video yang dia nampak. Tapi Allah tak mau bagi kat dia. Dan dia susah hati pula bila dia tak dapat. Padahal Allah nak jaga dia supaya dia dapat. Sebab tu Allah kata apa? Bila Allah cinta dekat seorang, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Akulah yang akan menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Allah tak izin dia tengok benda-benda yang tak elok. Allah tak mau bagi dia tengok. Tak berhenti setakat tu. Allah kata lagi, sallallahu alaihi wasallam, wa yadahu allati yabtishu biha. Akulah yang menjadi tangannya, dengan tangan itu dia memegang.
Tangan dia tak akan pegang benda-benda yang tak patut dia pegang. Tangan dia tak akan ambil benda-benda yang tak patut dia ambil. Sayyid Muhammad. Kadang-kadang ada investment yang ada syak, yang ada syubhah. Orang lain kena, dia tak kena. Salih Sayyid Muhammad. Kemudian tuan-tuan, warijlahul lati yamshi biha. Akulah menjadi kaki yang kaki itu dia berjalan. Dia tak pergi tempat-tempat yang tak patut. Kaki dia dorong duk pergi tempat-tempat baik-baik. Ni, ada tak orang di masjid surau ni yang pergi tengok wayang lagi? Sini okey lah kau no. Ni, hari tu ada cerita Spiderman yang baru ni. Berapa ramailah pakcik-pakcik AJK masjid yang pergi tengok wayang. Pergi tengok wayang. Layan cucu. Layan cucu. Saya kata, saya baik. Ustaz, baru ni cucu bawa tengok wayang. Ajak tengok wayang, saya pun melayan cucu pergi lah. Ni cerita rekaan semata-mata dengan siapa orang tua tu. Kita kata ada apa tak? Saya baik tak mati lah. Buat ustaz kata lagu tu, yalah kalau matilah muka wayang tu lagu benar kan? Saja tuan. Orang yang Allah sayang dekat dia, Allah tak akan dorong kaki dia pergi tempat-tempat yang tak patut dia pergi. Kemudian, salih ala Syahmat, berhenti tang tu. Tak. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Apabila dia minta apa-apa daripada aku akan berikan untuknya. Orang ni doa dia makbul. Minta apa ya Allah bagi, minta apa je Allah bagi, minta apa Allah bagi. Makbul doa dia. Bila Allah sayang kat dia. Kemudian bukan setakat tu. Wali ista'adani la'uidhannahu. Bila dia minta pertolongan daripada aku, maka aku akan beri pertolongan kepadanya. Tuan-tuan salih Ahmad. Aku akan melindungi dia. Baik, tuan-tuan. Tu kelebihan daripada orang yang dicintai oleh Allah SWT dan macam mana cara untuk dapat cinta Allah. Apakah tanda-tanda orang tu dapat ataupun dicintai oleh Allah SWT? Mari kita tengok ada berapa benda. Nombor satu. Ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda yang mafhum dia, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Lalu dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Nabi kata, bila Allah nak baik untuk seorang ni, Allah akan jadikan dia tu orang beramal. Orang beramal. Maka sahabat tanya, apa yang dimaksudkan dijadikan beramal itu? Maka baginda bersabda, dengar ni lelak. Allah bukakan untuknya amal-amal saleh sebelum dia meninggal. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya redha kepadanya. Tuan-tuan, boleh faham maksud dia apa? Bila Allah nak kita ni jadi baik, tahu macam mana? Di hujung-hujung usia dia tu, dia akan banyak buat kebaikan. Sampai orang-orang yang duduk sekeliling dia tu, redha dekat dia. Dulu serabut, dulu orang tak suka. Tapi semenjak ni, baiklah. Kita ni, salih ala Syekh Muhammad, duk boleh main masjid, duk boleh baca Quran, duk boleh main sunat. Jangan overconfident sangat lah. Jangan duk yakin sangat kita sampai bila pun macam ni. Takut tu. Takut Allah dia kilah hati kita. Nabi duk ajak kita tu. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu saya pergi kuliah dekat satu tempat di Kuala Lumpur. Di sebelah Selangor.
Lepas tu saya duk perasan ada seorang AJK yang dulu biasa duk main. Memang duk ada selalu. Kalau dia ada lah duk depan-depan ni. Selalu dia lah duk urus ni urus. Lepas tu saya pun dah habis. Saya perasan dia tak ada. Habis-habis pula. Saya pun tanya dekat salah seorang AJK tu. Mana kawan kita yang duk main selalu? Ustaz, dia mufarraqah daripada masjid. Dia pisah daripada masjid. Dia pisahkan diri daripada masjid. Dia tak pernah main dalam masjid. Pasal apa? Semenjak penjarakan saf ni, dia tak redha. Dia kata ni semua agenda Yahudi, ni semua benda tak baik, ni semua agenda Dajjal apa semua. Dia tak mau. Dia tak mau terlibat. Sebab tu dia ambil keputusan, dia tak mau main masjid. Hang marah ke orang sebab orang buat undang-undang tak bagi rapat saf. Yang dia hukumnya Allah. Betul tak? Dia nak marah ke orang, marahlah. Tapi yang dia tinggal itu rumah Allah. Dan dia merasa macam betul lah tindakan dia tu. Saya nak pesan kat tuan-tuan. Saya duduk pergi merata tuan-tuan. Lepas pada PKP ni. Lepas PKP 1, lepas PKP 2. Saya nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Jemaah masjid tinggal separuh. Sungguh. Saya tak tahu dekat surah Al-Qasas ni macam mana. Saya tak tahu. Betul ke tak, saya tak tahu kat sini. Tapi kebanyakan tempat yang saya pi dan saya pernah pi dah. Jumaah tinggal separuh. Dulu ada 4 saf. Lah ni pun ada 4 saf. Tapi saf lah ni jarang-jarang. Kalau rapat balik akan tinggal 2 saf. Mana pi lagi separuh. Ustaz, mereka tak main dah. Saya nak pesan kat tuan-tuan yang ada kat sini. Kalau semua orang tak mau main masjid dah. Kalau siapa pun tak mau main masjid dah. Biar kita seorang main masjid pun, kita akan tetap main masjid. Faham tak ni? Kalau tinggal seorang aja, seorang tu kita lah. Bukan orang lain lah. Orang tak mau main, tuan-tuan nak buat lagu mana? Nak suruh dia main. Main masjid weh, main masjid weh. Aku tak nak. Kadang dia pun tak cakap, dia pun tak mau main. Hinggut pi lah rumah dia bergoncang pun. Dia tak mau, tetap tak mau main. Hidayah Allah bagi kat dia. Kita mau hidayah Allah bagi kat main masjid ni. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau setiap rumah ni, kan, di rumah kita ada 4 orang. Di rumah kita ada 4 orang. Kita, isteri kita, anak kita 2 orang. 4 orang aja. Balik mesyuarat di rumah. Abang, Kak Long, ya, bini kita lah. Lah ni masalah orang tak mau main masjid. Abang nak minta semua ahli keluarga kita untuk pi mengimarahkan rumah Allah masjid. Pasal orang tak mau masjid. Lah ni bagi kita pergi masjid. Kalau tuan-tuan yang dua ada ni, yang kaki masjid ni, ajak ahli keluarga kita main masjid. Penuh tak masjid ni? Penuh tak? Tak muat masjid tu kan? Masalahnya kita sendiri pun tak buat lagu tu. Kita duduk main seorang ya. Lagi 3 orang, majoritinya duduk di rumah. Kita ni minoriti je di orang masjid. Bukan cerita minoriti orang main masjid dalam kampung. Kita dalam rumah kita pun kita jadi orang minoriti yang pergi masjid. Bila masjid dah penuh? Maka subhanallah dan salih Asyik Muhammad. Lepas pada ni, boleh tak saya nak minta pergi bincang balik dengan ahli keluarga. Lah ni, jom kita semua buka pergi masjid. Kita nak bagi ramai masjid. Pasal orang tak mau main masjid. Saya tak tahulah tuan-tuan. Mungkin dah selesa 2 tahun sembahyang di rumah seorang-seorang. Selesa. Seronok dah. Melekat dah. Seronok dah sembahyang di rumah seorang-seorang. Saya kata apa tuan? Malulah orang lelaki kalau sanggup untuk hampak sejadah sembahyang seorang-seorang di rumah. Malu. Malu kat sahabat Nabi yang buta. Main-main dekat Nabi SAW. Rasulullah, saya ni buta. Kalau saya nak pergi masjid, kena ada orang papah saya. Boleh tak kalau saya tak pergi mayang kat masjid? Rasulullah kata, boleh.
Elok dia beralih saja. Rasulullah tanya, kamu dengar tak azan? Dengar Rasulullah. Maka penuhi azan tu. Kena mai juga. Malu kat dia. Tapi duk beletak kat tuan-tuan tu memang orang masjid lah. Tak boleh nak buat apa. Dia pun tak mau mai. Tuan-tuan bawa ahli keluarga tuan-tuan mai. Esok, buat mai seorang dulu. Siapa boleh buat mai? Tuan-tuan yang ada isteri, buat mai lah, buat mai isteri kita mai kat masjid. Kita mai kat masjid lah. Pasal bagi ramai sikit masjid. Ada anak seorang, abang, jom kita mai kat masjid. Malas, jomlah pergi lah. Kesian tu, masjid tak ada orang, jom kita pergi. Jadi dia memang tengok ramai orang masjid lah. Ayah lah, ramai. Tak apalah, biar ramai tak apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi lekat. Yang kedua, yang ni kita takut sikit. Tanda Allah cinta kat kita ni. Takut sikit. Kalau boleh tak maulah. Tapi Nabi SAW sebut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hambanya, maka Allah akan membiarkan dosanya di dunia sehingga Allah membalasnya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faham tu? Allah hukum siap-siap dekat dunia. Dia panggil kafarah. Supaya nanti di akhirat dia tak kena. Tapi sanggup kan? Tak maulah. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia doa. Dia takut azab kat akhirat. Dia takut sangat azab kat akhirat. Dengar cerita azab dahsyat, azab neraka dahsyat, dia takut. Lalu dia minta apa? Dia kata, kalau ada azab yang akan dia kena nanti di akhirat, bagi dia kena siap-siap kat dunia. Dia minta aku tu. Akhirnya lembik, teruk, lembik, lemah. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, awak yang teruk sangat ni, ada minta apa-apa ke? Ada minta apa-apa ke? Dia kata, ada. Minta apa? Minta kalau ada azab kat akhirat, bagi siap-siap kena kat dunia. Nabi kata, jangan minta lagu tu. Kamu tak akan sanggup. Kamu tak akan mampu. Tapi mintalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Minta bagi kat dunia pun baik, kat akhirat pun baik. Lalu dia berdoa dengan amalan dengan doa tu. Dan akhirnya dia pun selamat, dia pun sihat. Kita minta macam tu lah. Tahu ada dosa. Tapi sanggup tak kalau Allah kafarah? Tak maulah. Tak maulah. Kalau tak mau, minta kat dunia pun baik, kat akhirat pun baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tanda Allah cinta dekat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Allah Rabbi, tuan-tuan, sebab ni pun tak sanggup lah. Tapi kadang-kadang yang musibah ni lah yang menangis. Angkat tangan, merayu, merintih ke Allah. Kadang-kadang yang musibah ni lah bangun qiyamul lail malam-malam. Kalau tidak, kita jauh daripada Allah SWT. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, bila Allah cinta dekat kita, tuan-tuan, kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Ni pun jalan-jalan duk main ni, jalan-jalan menuntut ilmu ni, itu semua tanda Allah nak bagi kebaikan untuk kita. Poster keluar, saya pun nampak, saya sendiri pun dapat poster ni. Poster ni saya post dekat dalam Facebook saya. Facebook saya ada 140,000 orang. Saya post dekat Instagram saya. Instagram saya ada 100,000 orang lebih. Orang yang dapat poster ni, tuan-tuan, tak kurang 200,000 orang yang dapat. Ni tak kira lagi yang kawan-kawan yang tuan-tuan hantar pergi dekat ni, grup-grup WhatsApp apa semua-semua ni. Berapa ratus ribu orang yang dapat poster ni. Daripada berapa ratus ribu orang yang dapat poster ni, sallallahu alaihi Muhammad, berapa orang je yang boleh main? Maka sebab tu saya kata apa? Tuan-tuan boleh main majlis ilmu, tuan-tuan orang yang terpilih. Siapa yang pilih? Bukan sebab tuan-tuan dekat. Ada orang lagi dekat rumah daripada kita. Bukan sebab tuan-tuan ada kenderaan. Ada orang kereta lagi hebat pada kita. Bukan sebab tuan-tuan sihat. Ada orang lagi sihat pada kita. Kita ni duduk ni tuan-tuan sekalian ni. Tunggu bila nak habis ni. Lenguh lah sana, lenguh sini. Salih Allah semak kebas tau ni.
Tapi pasal Allah nak bagi dekat kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah pilih kita. Dan yang berikutnya, tuan-tuan sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Bila Allah nak kebaikan dekat kita, Allah bagi dekat kita satu benda nama sabar. Kata Imam Ghazali rahimahullah, sabar ini ada 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan kebaikan. Buat baik kena sabar. Nak mayang 2 rakaat pun kena sabar. Kalau tak sabar lagi start motor balik itulah 2 rakaat mak dia tak buat juga. Kalau tak sabar satu ayat Quran pun tak ada nak baca. Kalau tak sabar ni ngelupak ni bila lah nak habis Ustaz ni pukul 9 tak mati-mati. Tak mati ni. Salat Muhammad. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ni lebih payah. Nak tinggal maksiat, Allah Rabbi. Tinggal maksiat ni ada 2 bentuk. Satu maksiat yang belum pernah kita buat. Satu lagi maksiat yang dah kita buat. Meninggalkan maksiat yang pernah kita buat itu lebih teruk, lebih tarak, lebih dahsyat daripada meninggalkan maksiat yang belum pernah kita buat. Ya, yang ketiga, bersabar atas takdir ketentuan Allah SWT dalam kehidupan kita. Sabar. Dan orang yang Allah sayang, Allah cinta ni tuan-tuan, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Mudah-mudahan tuan-tuan, salih Muhammad, kita ni termasuklah dalam kelompok orang yang mendapat kasih sayang Allah dalam hidup kita. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam senarai. Senarai yang Allah panggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, menghadap dia, Allah sebut nama seorang dia aja. Bukan ramai-ramai panggil ni Allah, aku cinta orang ni, tak. Seorang-seorang dia aja. Allah sebut nama dia seorang-seorang. Salih Muhammad di hadapan malaikat Jibril, dan Allah perintah malaikat Jibril untuk mencintai dia, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam senarai nama orang tu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapat semua kebaikan-kebaikan daripada Allah mencintai kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita insya-Allah. Salih Muhammad, kita jumpa lagi di masa dan ketika. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.